Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid tahun kelas 5 Neptun yang Ustaz kasih sekalian, Alhamdulillah ini adalah minggu PTPR yang terakhir. Terakhir tu bukan makna tak ada lagi pengajaran, tetapi pengajaran secara online. Minggu ini adalah minggu terakhir dan insya-Allah pada 8 Mac nanti, pada Isnin depan, kita akan bersemuka semula, berjumpa dan belajar secara bersemuka mula. Jadi untuk pengajaran terakhir PTPR ni, insya-Allah Ustaz akan ajarkan murid-murid berkaitan dengan bidang adab dan tajuknya adalah berkenaan dengan adab menaiki kenderaan. Okey, bagi murid-murid yang ada buku teks, Ustaz yakinlah semua ada buku teks. Buka buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 160. Ustaz ulang, semua murid semasa mendengar penerangan daripada Ustaz ni, Ustaz nak kamu semua buka muka surat 160, buku teks Pendidikan Islam tahun 5. Sambil-sambil kamu dengar, sambil-sambil kamu rujuk buku teks agar kamu lebih faham, agar kamu lebih macam mana nak tahulah perjalanan proses PDPR kita pada hari ini. Unit 1, hargai nikmat kenderaan. Baik. Dan Ustaz yakin tajuk kita hari ini mungkin ada sebahagian murid dah tahu dah. Jadi Ustaz akan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai adab ketiga kita berkenderaan. Ustaz yakin murid-murid kat rumah ada kenderaan, walaupun sebenarnya murid-murid tak ada kereta, tak ada motor, itu semua mak ayah lah kan. Sebab baru darjah 5, tetapi Ustaz yakin walaupun baru tahun 5, ada juga murid-murid yang dah boleh bawa motor. Tetapi untuk murid tahun 5 ni, bawa motor tu bahaya. Kalau kamu tak ada lesen, nanti takut kena saman, dan saman sekarang ni pula mak ayah yang kena bayar ataupun mak ayah yang kena penjara kalau anak buat salah. Tapi kamu semua walaupun tak ada motor, ada kenderaan lain kan. Contohnya apa? Sekarang ni trend adalah basikal. Itu adalah kenderaan. Jadi sebenarnya walaupun kita ada kenderaan ni, kita ada adab-adabnya yang perlu kita belajar. Dalam Islam semua ada adabnya, adab berkenderaan. Nanti Ustaz akan jelaskan kenapa kita perlu mematuhi adab-adab ini. Kalau naik basikal contohnya kena baca doa, kenapa? InsyaAllah Ustaz akan jelaskan lagi. Jadi buka muka surat 161. Baik. Tengok di atas sekali tu, semasa menaiki kenderaan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan semasa menaiki kenderaan je, apa-apa perbuatan pun kita buat, masuk kelas ke, kita nak buka Al-Quran ke, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebanyak 3 kali, diajarkan sebanyak 3 kali lah bila kamu naik kenderaan tu. Yang kedua, ketika berada di dalam kenderaan, contohnya kita berada dalam kereta ke, kita tengah menunggang motor ke, baru naik motor tu kan, ataupun naik bas ke, naik lori ke, naik train komuter ke, naik LRT ke, naik kapal terbang, apa-apa saja kenderaan ni membawa kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi bacalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pertama tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillah, sebut Alhamdulillah banyak kali. Yang ketiga, apabila kenderaan bergerak, bacalah doa menaiki kenderaan. Bila kenderaan dia dah mula bergerak, bacalah doa naik kenderaan. Apa doanya? Ni dalam surah Az-Zukhruf. Dalam Quran ni sebenarnya doa ni. Ayat 43 yang mana kamu selalu baca, yang kamu duk ulang-ulang tu. Ustaz cuma ulang semula, kamu rujuk surat 161 tu. Doanya adalah Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrimina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa maksud dia? Kita ni sekadar baca je kan. Jadi kita kena tahu sedikit maksudnya supaya kita faham kenapa Allah suruh kita baca doa kenderaan ni. Tengok dalam doa ni terkandung apa? Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Tengok dalam doa ni pun kita akan rujuk bahawa Allah tu lah yang mengatur segala kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kenderaan yang kita guna ni adalah apa-apa semua kenderaan ni adalah
perbuatan yang mana kita tak mampu nak menguasainya, walaupun kita kita contohnya kita orang pro pun, macam mana pun bawa kereta tu atau bawa basikal tu, belum tentu kita akan terselamat daripada kecelakaan atau kemalangan. Jadi apa-apa pun kita minta kepada Allah SWT, moga-moga dengan menaiki kenderaan ni akan selamat. Okey, sebenarnya Ustaz masih teringat lagi lah, terngiang-ngiang di telinga Ustaz, yang mana masa Ustaz di Sekolah Agama Menengah Sultan Hishamuddin dulu. Okey, masa tu Ustaz Form 1 sampai Form 5 sana, Ustaz masih terngiang kata-kata guru penolong kanan. Okey, penolong kanan lah ketika itu. Dia kata dia ada adik ipar, yang mana adik ipar dia accident. Okey, dia accident sebab dia tak baca doa naik kenderaan dia. Tapi sebelum tu memang dia selalu ada. Tapi bila satu saat tu dia tak baca doa kenderaan, tiba-tiba dengan izin Allah dia accident. Jadi Ustaz sebenarnya memang bila Ustaz terdengar tu, terus Ustaz amalkan. Okey, sampailah ke dewasa sekarang ni. Bayangkan daripada sekolah menengah, okey, sampailah sekarang ni Ustaz bila naik kenderaan memang Ustaz takkan miss baca doa tu. Dan betul, memang betul. Okey, kadang-kadang bila kita naik accident, macam Ustaz bawa kereta tiba naik accident, jadi tak accident. Dia bukan kat jawapan sebenarnya daripada doa tu lah kita minta pertolongan daripada Allah. Doa yang kita baca tu, doa kenderaan tu yang kamu mungkin remehkan atau setengah orang remehkan, tapi sebenarnya dia bermanfaat bagi kita, dan sebenarnya Allah bagi pertolongan kat kita agar kita selamat menuju sesuatu destinasi. Sebab tu doa naik kenderaan ni sangat penting. Okey, jadi murid-murid, okey, kalau naik kenderaan tu jangan lupa baca doa ni. Amalkan, hafaz. Okey, lama-lama dia akan ingat dalam kita punya kotak pemikiran ni. Okey, cuba kita amalkan naik kenderaan, baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrimina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, baca. Naik kenderaan apa pun baca. InsyaAllah Allah tu akan tolong kita. Okey, walaupun contohnya kita nak accident ke, macam Ustaz cerita tadi lah, berapa peristiwa banyak pun, nak terlanggar pun memang tiba-tiba jadi tak accident, ataupun tiba-tiba kita langgar kereta orang tu macam kuat tetapi tak ada kemek contohnya. Itu maksudnya sebenarnya Allah bagi pertolongan kat kita, mungkin daripada doa-doa yang kita baca ni, iaitu doa naik kenderaan. Sebab tu jangan meremehkan doa. Okey, kena selalu berdoa kepada Allah, dan ni doa ni adalah satu pengharapan, adalah satu permintaan seorang hamba kepada Allah. Allah tu takkan biarkan macam tu je. Okey, dia akan cuba bagi. Okey, walaupun lambat, okey, walaupun bertahun-tahun, tetapi Allah tu akan bagi kepada kita. Okey, baik. Kemudian nombor 4, sebutlah Alhamdulillah dan Allah Akbar sebanyak 3 kali. Okey, baik. Kita teruskan muka surat 162. Okey, kat situ ada adab menaiki kenderaan. Ada 8 kesemuanya. Okey, yang pertama, merancang perjalanan. Okey, kalau kita nak pergi mana-mana pun, adab untuk menaiki kenderaan ni, kita dah kena rancang dah perjalanan kita. Okey, contoh kita nak balik kampung. Macam mak ayah kamu nak balik kampung, pagi tu dia dah siap-siapkan barang. Okey, dia dah tahu nak bawa apa. Kemudian dia dah tahu dah nak lalu mana. Okey, ada laluan mungkin yang dia rasa jauh tapi selamat. Ada laluan dia rasa yang pantas tapi jalan tu tak berapa selamat. Okey, itu maksudnya dia merancang perjalanan. Okey, dia bajet nak sampai dalam 3 jam. Ataupun nak bajet suatu perjalanan nak sampai 4 jam. Itu semua perancangan. Mesti ada perancangan. Yang kedua, membaca basmalah. Basmalah tadi itulah Bismillahirrahmanirrahim, tu basmalah. Okey. Yang ketiga, memulakan langkah dengan kaki kanan. Okey, kalau kita nak masuk satu kenderaan tu, masuk dengan kaki kanan. Kalau kita nak masuk tandas, masuk dengan kaki kiri. Okey. Membaca doa. Nombor 4, membaca doa menaiki kenderaan. Okey, baca doa naik kenderaan nanti apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrimina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Yang ke-5, berdisiplin dan berhati-hati. Okey, berdisiplin berhati-hati maksudnya kalau dia contohnya ada papan tanda tu suruh pandu had kelajuan 100 km je. 100 km sejam contohnya, maksudnya dia suruh tekan minyak tu sampai pedal 100 je. Okey, kalau kita berdisiplin semasa memandu tu, insya-Allah kita akan selamatlah sampai ke destinasi. Tetapi kalau kita pun okey, dah papan tanda suruh baca macam tu, lepas tu kita pun nak pecut juga, lagi-lagi dekat selekoh apa kita buat laju, itu yang akan menyebabkan accident, sebab kita tak disiplin dalam memandu. Okey, okey, jadi pemanduan ni bukan nak ada disiplin, kena patuhi peraturan. Okey, kita kena
belajar untuk patuhi peraturan jalan raya supaya kita ni insya-Allah selamat sampai ke destinasi. Yang ke-6, hormati dan memberikan keutamaan kepada orang yang memerlukan. Contohlah, ini contohnya kita naik kenderaan awam lah, macam bas awam, teksi ataupun mungkin LRT, yang mana masa kita nak duduk tu tiba-tiba orang yang masuk tu ada orang yang mengandung, ada orang tua, tapi kita bagilah keutamaan untuk orang-orang tu duduk. Walaupun sebenarnya kita penat, tapi kita bila kita bagi je orang-orang yang lebih memerlukan tu, kita akan dapat pahala. Dan kita pun menyenangkan dia, memudahkan urusan. Orang yang memudahkan urusan orang lain ni, Allah tu akan memudahkan urusan kita. Janganlah bila orang mengandung tu, bila dia masuk, dia berdiri depan kamu je, kamu buat tak tahu. Itu maksudnya kamu masih perlu belajar adab. Kita berikan keutamaan kepada orang yang sepatutnya. Nombor 7, menjaga kebersihan dan tidak merosakkan kenderaan awam. Ni terutama kenderaan awam. Kamu naik bas sekolah tu, jangan conteng-conteng, jangan koyak-koyakkan kursi ke. Ataupun jangan buang sampah di dalam kenderaan yang kamu naiki tu. Ingat tu kenderaan awam, bukan kenderaan kita sendiri. Kalau kenderaan kita sendiri mungkin tak apalah, tapi kenderaan awam ni kita kena tahu adab dia. Jangan merosakkan sesuka hati. Ingat, nak repair tu bukannya benda-benda yang murah. Contohnya kamu pecahkan cermin dia, kamu ingat cermin kereta tu murah. Jadi kena ada adabnya. Duduklah elok-elok. Dan tunggu je lah sampai ke rumah contohnya kan. Jangan kita cuba rosakkan harta benda awam. Kalau itu berlaku kepada diri kita, mungkin kita marah. Tapi kalau kita buat orang, apa perasaan orang tu? Jadi kat sini kamu kena memahami perasaan orang. Dan nombor terakhir, nombor 8, tidak berebut semasa menaiki kenderaan. Contohnya van sampai, semua berebut nak masuk. Jangan, kita cuba beratur. InsyaAllah semua akan dapatlah. Yang ini yang mungkin ramai yang buat. Kalau kamu ada disiplin ni, kamu buat dengan betul, walaupun contohnya kamu tak dapat tempat duduk, InsyaAllah kamu dapat pahala kat situ. Sebab apa? Sebab kamu dah cuba mengamalkan adab menaiki kenderaan. Bila kita buat baik ni, Allah akan bagi pahala. Pahala ni kita tak nampak, tetapi kebaikan ni kita akan nampak bila mana dekat akhirat nanti, ataupun Allah bagi dekat dunia ni. Contoh, Allah bagi dengan orang kata tiba-tiba kalau kamu baik dengan orang ni, Allah tu akan bagi satu, orang kata macam anugerah ke nak cakap anugerah, bukan, macam Allah tu akan mudahkan urusan kita. Kita nak buat apa pun mudah. Senang cerita macam tu lah, susah nak jelaskan. Tapi orang yang baik ni, insyaAllah Allah sayang, orang lain pun sayang. Baik. Itu saja. Topik last sekali tu muka surat 163 nanti Ustaz akan sambung di sekolah. Kamu cukup belajar yang pertama, muka surat 161 tu dan muka surat 162. Kurang-kurangnya kamu dah tahu dah kenapa kita perlu beradab ketika menaiki kenderaan ni. Dan kenapa kita perlu baca doa, kenapa kita perlu beratur semasa menaiki kenderaan, kita kena amalkan adab-adab, kita kena bagi orang tua duduk. Itu semua adalah adab-adabnya yang Islam ajarkan, yang Nabi ajarkan. Bukan Ustaz ajarkan, Ustaz cuma menyampaikan kepada kamu semua, tetapi yang mengajarkan ilmu ni adalah ilmu daripada Allah SWT, yang mana Allah sampaikan kepada Nabi. Ini semua wahyu-wahyu. Wahyu tu maksudnya apa-apa berita yang Allah sampaikan. Yang kita baca Al-Quran tu wahyu lah. Itu kata-kata Allah SWT, yang mana kata-kata Allah ni bukan dusta, dia adalah benar belaka. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz harap kamu fahamlah pengajaran hari ni. Jadi seperti biasa, buka buku modul Mesra Digital ni, tahun 5, buka muka surat 67. 67 dan 68. Saya ulang, buka buku Mesra Digital ni, buka surat 67, 68, kamu buat latihan tu, kemudian seperti biasa hantarkan kepada Ustaz di Telegram. InsyaAllah lah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Kat sini Ustaz nak promote satu benda juga. Jangan lupalah, Ustaz ni sebagai coach bola sepak. Ustaz, kalau kamu ada Instagram tu, bolehlah follow Instagram MBSFA. Kat situ semua adalah aktiviti bola sepak yang Ustaz handle. Itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa
jika dipanjangkan umur pada 18 nanti. Dan Ustaz harap kamu semua bersemangatlah untuk kembali ke sekolah walaupun dalam keadaan pandemik ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.